Alright, hari ni kita nak bagi tahu cara-cara membuat lemang. Lemang buluh boleh, lemang tin pun boleh, kukus boleh, bakar pun boleh. Okey, first kali kita kena ambil daun pisang. Daun pisang, okey, mula kita ambil daun pisang dan juga batang dia pun kita nak guna tau. Okey, daun pisang tu kita kena lap dulu dengan kain basah supaya kotoran dia tu hilang lah, bersih lah kan. Kita nak buat untuk makan kan. Alright, lepas tu kita potong daun pisang kita, belah. Lepas tu kita ukurkan dia dengan buluh kita besar mana. Okey, kalau boleh biarlah lebih sikit, janganlah terkurang. Kau kurang nanti susah kita. Alright, lepas tu batang ni, ingat tak kita nak cakap pakai batang ni kan? Batang dia tu kita belahkan kepada dua. Lepas tu kita letak kita punya daun pisang tu, selitkan dekat tengah-tengah antara batang tu. Lepas tu kita gulungkan dia supaya senang masuk ke dalam buluh. Buluh ni kalau boleh biarlah yang besar sikit tau, jangan yang kecil. Kalau yang kecil susah nak masukkan daun pisang. Okey, ni supaya aroma terapi di bau-bau tu sedap, bau lemang macam tu kan. Macam tu lah. Okey, sebelum kita masukkan daun pisang kita ke dalam buluh, mestilah kita rendam buluh kita dengan air supaya nanti bila kita bakar, buluh kita tak terbakar. Macam tu lah. Okey, senang kan? Alright, ni kita nak bagi tahu cara-cara untuk pakai buluh tau. Nanti tin kemudian. Okey, tin kemudian. Kita janji. Okey? Bila dah siap masukkan pelan-pelan, secara pelan-pelan. Lepas tu kita ketuk-ketuk sikit pakai batang dia tu supaya dia melekat-lekat lah sikit ke tepi-tepi tu. Okey, lepas tu kita boleh sambung buat yang lain. Alright. Okey, semuanya kita buat dalam 8 batang macam tu. Kita pakai 8 batang sahaja. Okey, lepas tu buluh tu mestilah dibersihkan dahulu. Ingat, bersihkan dahulu. Janganlah korang dah ambil je buluh tu terus masukkan. No. Bersihkan dulu dalam dia. Okey, lepas tu kita basuh-basuh sikit, rendam sikit supaya buluh tu diresap sikit air supaya dia tak cepat terbakar. Alright, lepas tu kita nak tunjuk buluh dia macam ni rupa dia. Dia warna hijau. Kalau boleh jangan ambil yang kuning-kuning tu, ambil yang muda macam ni hijau. Okey, nanti korang belilah. Okey, lepas tu pulut ni, ni beras pulut. Beras pulut, kita pakai lemang ni untuk beras pulut. Mestilah nak buat lemang kena pakai beras pulut. Beras pulut ni mestilah direndam selama 1 jam. Lepas tu bila dah kembang macam tu, bolehlah kita masukkan dia ke dalam buluh kita. Masukkan beras pulut tu pelan-pelan. Lepas tu ingat ya, jangan ketuk-ketuk tau. Jangan ketuk ataupun padat-padatkan kita punya buluh lemang tu ya, supaya nanti bila kita masukkan santan, dia mesti serap sampai ke bawah. Kalau tidak nanti kita punya beras pulut tu tak masak. So kita tak nak dia tak masak. Jadi kita jangan padat-padatkan, biarlah dia ada rongga-rongga, ada ruang-ruang sikit untuk air santan tu masuk terus ke bawah. Okey, cik abang kita ni memang buat kerja slow sikit. Dia sentimental orangnya, jadi dia buat cermat je. Nampak tak? Masukkan beras pulut ni jangan penuh ya, jangan penuh. Biar 3/4 sahaja, jangan terlalu penuh. Okey, sebab takut nanti dia melimpah-limpah keluar. Sebab dia akan mendidih, dia akan kembang juga. Alright. Okey, seterusnya kita nak ajar cara-cara buat lemang tin. Lemang tin tak kisahlah korang nak bakar boleh, nak kukus pun boleh. Ambil air tin korang. Air tin tu minumlah dulu, janganlah pakai air tin tu untuk buat lemang. Okey, lepas tu basuh bersih-bersih. Kita pakai pisau dan juga itu namanya pelayar. Alamak, tak ingatlah, nantilah kita buka buku balik. Okey, potong atas sahaja ya. Potong atas sahaja, berhati-hati. Hati-hati, janganlah. Kalau tak reti ataupun tak berani, minta orang yang lebih berani. Okey, atas tu tajam. So hati-hati, kita kena pakai pelayar. Pelayar tu bahan pelayar kan. Pelayar. Lepas tu basuh bersih-bersih. Lepas tu yang atas tu tajam tau. Nampak tak dia tajam. So kita kena ketip dia masuk dalam sebab kita takut terkena tangan. Luka kan, habis kan tangan luka. Cik abang nanti marah macam mana. Wow. Okey, teruskan. Okey, kita ketipkan dia. Ketip sampai macam tu. Jadi dia tumpul lah sikit. Alright, lepas tu bolehlah kita masukkan kita punya daun pisang. Kali ini kita tak payah pakai batang daun pisang tu. Tak payah pakai pun tak apa. Ini sebenarnya daun pisang ni dia ada lebih. So kita tengok nak buat ikan bakar macam tak cukup. So kita buatlah dalam tin punya lemang sebab air tin kita ada banyak. So kita glug macam tu. Minum banyak. Lepas tu ada message to be continue lah nantilah. Okey, teruskan. Okey, masukkan daun pisang kita ke dalam kita punya tin supaya jadilah lemang tin. Lemang tin macam tu. Kita balut dan gulung-gulungkan dia. Berhati-hati jangan sampai koyak. Ingat ya, jangan sampai koyak. Lepas tu lebihan-lebihan atas tu kita boleh buang sikit, trim lah sikit biar cantik. Alright, lepas tu kita letak kita punya minyak. Minyak.
minyak sayur. Cakap panjang sangat tu yang kena telan dia tu. Okey, minyak sayur tu okey, kita pusing-pusingkan sikit supaya kita punya lemang tu tak melekat pada daun dan juga supaya dia senang keluar. Alright. Termasuklah kat dalam buluh pun kita buat benda yang sama ya. Kita lupa nak bagi tahu. Sorry. Okey, dalam buluh lemang tadi pun kita kena buat benda yang sama. Lepas tu bila dah siap tu bolehlah kita masukkan kita punya beras pulut. Masuk 3/4 sahaja ya. Ingat 3/4 sahaja, jangan penuh. No. 3/4 sahaja. Lepas tu jangan ketuk-ketuk kasih padat. Ingat, jangan ketuk kasih padat. Okey. Lepas tu bolehlah kita masukkan santan. Santan ni kita dah campur dengan garam supaya dia adalah rasa lemak-lemak. Dia kan adalah santan tu berlemak. Lepas tu santan ni fresh kelapa. Kita tak pakai santan kotak. Kita pakai fresh kelapa tu kita tak campur air. So dia pekat. Banyak pula masih. Okey, teruskan. Lepas tu kita bakar. Satu kita bakar, satu lagi kita kukus. Kita nak buat eksperimen sebenarnya. Mana satu lagi sedap, bakar ataupun kukus? Nantikan sehingga habis video ini. Alright. Okey, kita bakarkan dia bersama dengan lemang-lemang tu. Okey, ini kita nak cakap lemang tu pun masukkan juga air santan tu biar jangan sampai penuh. Biarlah cukup sekadar hanya tutup kita punya beras pulut sahaja. Okey, sekadar beras pulut. Lepas tu api jangan ada kita tak nak ada api. Bila keluar je api aku orang renjis pakai air. Sebab apa? Kita nak bara dia je, nak bara. Okey, lepas tu kita punya lemang tu mestilah sentiasa kena, bukan sentiasa lah, kalau agak-agak warna dia dah nak kekuningan macam dia nak hangus dia tu kan, jangan hangus, jangan kasih hitam, api pun dah keluar, kita kena lap sikit kita punya lemang tu, renjiskan dia air dekat lemang kita tu supaya dia tak terbakar. Dah siap kita punya lemang tin siap dulu daripada lemang buluh. Kenapa? Sebab dia tin ni dia nipis, lemang tu dia tebal, so kita yang tin tu lah siap dulu. Okey, ini kepala dia, kepala lemang. Siapa suka makan? Kita tak suka makan, kita tak makan. Okey, lepas tu kita keluarkan dia, kita nak bagi tahu, kita nak tunjuk macam mana cara macam mana rupa dia. Nampak tak? Yang bahagian kuning tu dia berdekatan dengan bara, dia berdekatan dengan tempat yang kita bakar tu lah. Okey, yang atas tu mestilah bahagian atasnya lah. Okey, siapa yang suka atas makan, siapa yang suka bawah pun makan. Okey, kita lari masuk dalam rumah. Kita lari masuk dalam rumah nak tunjuklah kat mak ayah kita, mama dah siap kita punya lemang bakar pakai tin. Mama pun macam, ya ke dik? Macam tu. Okey, yang ni yang kukus. Yang kukus ni senang je, sekejap je pun. Tapi masa dia lebih kurang je, okey? Ni kukus ni dia lebih moist, lebih lembab macam tu. Tak adalah yang macam yang bakar. Bakar tu dia macam kering sikit, lepas tu dia macam garing sikit. Kalau yang kukus tak ada, okey? Ni dia kita punya lemang original kita dah siap. Cik Abang pun dah penat dah membakar, muka dia pun dah terbakar, muka dia dah naik merah. Okey, dah siap kita punya lemang. Kita bakar kat rumah je, tak ada nak bakar dekat rumah orang ke, tak ada, kita bakar kat rumah je. Okey, kalau korang tak ada tempat nak bakar, boleh je korang kukus, tak ada masalah. Alright. Ni kepala dia, siapa suka? Okey, dah siap. Bolehlah dihidang kita punya lemang. Boleh dimakan dengan rendang. Tak kisahlah korang nak makan serunding pun tak ada masalah. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe video kita. Bye bye. Ya.